Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Okey, diharap semuanya sihat. Okey, sihat walafiat. Kalau tak sihat boleh pergi klinik. Okey, jadi hari ini kita sambung lagi. Okey, boleh kita sambung berkaitan dengan persediaan menjadi usahawan Persediaan menjadi usahawan. Okay, sebelum kita uh, teruskan, cikgu ulang balik bahagian rumusan rumus balik walaupun cikgu dah hantar dekat dalam grup untuk rumusan, tapi sebelum kelas kita ni maknanya cikgu beritahu kembali. Okey, terus mudah supaya kamu boleh ingat lah. Okey. Okey, jadi hari ni punya cikgu akan bagi rumusan. Okey. Karakter kartun yang dilukis tiada kena mengena dengan yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Semata-mata hanya kartun je lah. Okay, kamu boleh tengok. Okey, jadi untuk pertama sekali berkaitan dengan rumusan ni, okey, kita dah belajar tentang 13 ciri pribadi usahawan. Okey, ataupun ciri kepribadian usahawan. Sebenarnya ada 13. Okey, ada 13. Ciri kepribadian ada 13 . Okay, seperti yang ditunjukkan dalam buku kamu tu ada 13 lah. Kalau kamu tengok balik dekat dalam buku teks tu ada 13. Okay. So, 13 tu memang banyak 13. Tapi cikgu nak kamu ingat ciri-ciri peribadi ni ada 5 saja yang penting. Tak bermaksud yang lain tu tak penting tapi ambil dulu yang 5 ni supaya nanti sekurang-kurangnya kamu dah ada 5 ciri yang kamu boleh ingat. Okey. Sebabnya benda ni penting sebab selalu keluar dalam peperiksaan. Soalan peperiksaan tu terutamanya bahagian B lah kalau ikut tahun 2018 soalan usahawan ni boleh derek soalan dia. Okey. Soalan berkaitan usahawan saja. Okay, jadi ciri 13 ciri ni ingat yang 5 tu, pertama inovasi dan kreatif. Inovasi dan kreatif maknanya di bawah satu fakta. Okay. So kena ingatlah inovasi tu apa, kreatif tu apa. Okay. Berani mengambil risiko, komitmen yang tinggi. Okay. Pandai mengambil peluang serta tabah. Yang lain tu kamu bacalah, kamu baca ikut kesesuaian kamu, kamu nak pilih yang mana satu. Tapi yang 5 ni kamu kena ingat. Okay. Supaya dia dapat membantu kamu membuat ataupun menyelesaikan latihan ataupun menjawab soalan yang kadang-kadang memang dia keluar. Terutamanya inovasi dan juga kreatif. Okey, itu berkaitan dengan ciri peribadi. Okay, kemudian kita dah belajar kekuatan. Okay, kekuatan. Jadi kekuatan diri ada 5 seperti dalam ni. Okay. Kekuatan diri ada 5. Pertama, kekuatan diri macam mana nak jadi usahawan. Okay, kekuatan dia maknanya ada pembangunan karakter. Kena ada pembangunan karakter diri. Okay, fokus tenaga dan tumpuan. Berhubungan baik dengan pasangan. Hubungan baik dengan pasangan ni rakan kongsi lah ataupun pekerja ke, okay. Ataupun yang berkaitan dalam industri tu. Okay, maknanya perlukan hubungan yang baik. Keupayaan membina jenama. Okay. Serta akhir sekali menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu.
Okey, yang ini maknanya kekuatan diri. Apa kekuatan yang perlu ada kalau nak jadi usahawan? Okey, itu kekuatan. Okey, seterusnya kelebihan menjadi usahawan. Apa kelebihan menjadi usahawan? Okay, menjadi usahawan kita ada bahagi pada 4 tu. Okay. Pertama, diri sendiri. Okay. Diri sendiri. Kedua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Yang keluar selalu dalam periksaan kamu, dia akan tanya pasal masyarakat. Okay, masyarakat. Lepas tu dia akan tanya pada diri sendiri. Keluarga jarang lah. Okay. Dia tanya pada diri sendiri, apa kelebihan jadi usahawan pada diri sendiri? Okay, kalau diri sendiri maknanya wujudkan sikap berdikari. Kalau pada keluarga maknanya memberi peluang membuka perniagaan baru. Okay. Ataupun secara warisan lah. Okay, warisan sebab keluarga kan. Okay. Pada masyarakat, membuka peluang pekerjaan. Mengurangkan pengangguran. Okay. Ataupun mengurangkan kadar jenayah. Okay. Pada negara seperti mewujudkan kerjasama serantau. Okey. Maknanya serantau ni maknanya kongsi negara lain lah. Okey. Okey. Okay. Seterusnya kita dah belajar juga faktor penyumbang. Faktor penyumbang ada 7. Modal paling penting, kemahiran, lokasi yang sesuai, pemasaran, bantuan profesional, latihan dan juga okay, so habis berkaitan dengan rumusan. Ya, ini semua cikgu dah bagi dekat dalam grup kamu, okay. So, yang ini tak perlu panjang-panjang lebar lah. Okay, settle yang itu. Okay, kemudian kita bincang kamu punya soalan. Sebelum ni dah hantar, beberapa orang dah hantar pada cikgu. Terima kasih. Okay, yang sudi menghantar, yang tak hantar nak buat macam mana kan? Cikgu tunggu, tak juga hantar. Okay, tak apalah. Jadi cikgu tanda siapa yang hantar saja dan cikgu tak habis tanda lagi. Nanti cikgu akan maknanya habis tanda lah. Menanda nanti cikgu akan bagi pada kamu. Okay. Jadi yang ini yang untuk siapa yang menghantar, terima kasih. So, siapa yang tak hantar, cikgu pun tak dapat nak tengok jawapan dia. Okey, so yang pertama sekali cikgu bagi soalan. Okay. Soalan dia adalah, mana soalan dia? Cikgu tunjuk yang source je. Ini soalan dia. Okay. Hadis merupakan seorang pengurus kedai. Dia memiliki kemahiran komunikasi yang baik, di mana dia dapat menyampaikan maklumat dengan tepat. Selain itu, hadis juga sentiasa memastikan dia dapat menyampaikan maklumat dengan tepat. Selain itu, hadis juga sentiasa memastikan proses perniagaan berjalan lancar tanpa apa-apa masalah kecil. Okey, ni hadis Okay. Jadi pertama sekali, seperti biasalah, buat apa ni nama dia? Kepala jawapan. Okay, kepala jawapan. Kepala jawapan, seperti biasa. Kepala jawapan kamu ni, kepala jawapan ni. Mana kepala jawapan ni? Bukan kepala jawapan ni. Kepala jawapan. Tengok atas. Ada kepala tak? Kepala jawapan ni macam ni. Dua kekuatan dua kekuatan diri usahawan yang ada pada hadis ialah macam tu. Okey. Ni bawah ni. Cikgu tak perasan sekejap. Cikgu cari. Okey ni. Ni. Ini Okey. Ini penting.
Sebab apa dalam soalan bahagian apa saja bahagian, yang paling penting kamu ada kepala jawapan. Okey, itu biasalah. Okey, jadi dua kekuatan yang ada pada hadis ialah, cikgu besarkan sikit. Kemahiran pembangunan karakter diri. So yang ni soalan ni sebelum cikgu teruskan. Soalan ni 6 markah kan? Ni soalan ni 6 markah. Soalan 6 markah. So 6 markah bermaksud dia sebab dia kata dua ni, dua. Jadi dua fakta lah. Okay, dua fakta dan juga 3 huraian. Maknanya setiap fakta ada apa pula 3 pula kan? 4 kan? 4 huraian. Okey. Baru dapat 6. Okay. So maknanya setiap fakta ada 2 huraian. Okey Jadi 2 kekuatan diri usaha yang ada pada hadis ialah pertama, fakta dia kena ingat lah. Okey, pembangunan karakter diri tadi yang cikgu dah beritahu kan. Okey, so jawapan dia yang ni fakta, jawapan fakta. Okey, dapat 1 markah. Okey. Kawan kamu jawab mempunyai kemahiran komunikasi. Betul lah tu? Okey, dapat 1 lagi. Yang ni dia punya huraian. Okey. Mempunyai pengalaman dan cabaran perniagaan. Ataupun kamu kata mempunyai pengalaman untuk menghadapi cabaran perniagaan. Okey, bolehlah. Dapat. So, situ dah dapat 3. Kemudian fakta yang lain menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okey. Sebab dekat dalam soalan ni semua ni jawapan dah bagi. Okey. Okay, so ni jawapan fakta dapat 1. Macam mana dia dikatakan menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu? Dengan dapat menyelesaikan masalah supaya dapat mengelakkan kerugian perniagaan. Okay, dapat 1. Kemudian tidak supaya, yang ini contoh ni dia bagi ni boleh juga. Okay. Tidak menjatuhkan prestasi perniagaan. Okay, dapat juga 1. Yang ini supaya masalah kecil seperti rungutan pelanggan dapat dielakkan. Sama lah ni. Yang ini dengan yang bawah ni sama. So repeat. Okay. So kamu ni dapat 6. Okay, 6 markah. Yang ini pun sama. Yang ini jawab cara panjang essay macam ni. So tak apa, cikgu tanda je. Yang ini dapat 1 karakter diri. Jawapan fakta. Kemudian contohnya dapat membentuk melalui pengalaman. Okey. Dapat juga 1. Antara kemahiran ialah kemahiran komunikasi. Boleh ini. So dapat dah tu. Okay, so yang ini dah tak kira lah tu. Kemudian menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Dapat 1 lagi. Kemudian semasa menjalankan perniagaan, hadis peka dengan masalah kecil. Cuba masalah dengan cepat. Boleh juga. Dan mengelakkan situasi yang merugikan. Okey, yang ini 1 lagi. Okey. So dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan senang. Ini bukan soalan SPM lah, ni contoh soalan. Okey. Okey, yang ini contoh soalan yang mana? Okey. Yang cikgu kongsikan sebelum ni. Okey. Yang ni pun cikgu tunggu tak ada juga, ada lah beberapa orang je yang jawab soalan ni. Okey, soalan ni. Ni soalan SPM 2018. Okey. Situasi di bawah berkaitan dengan faktor memulakan perniagaan. Ini dia punya keyword di kat sini ni. Faktor memulakan perniagaan. Jadi kamu dah tahu dah ingat ni soalan tingkatan 5 ni. Memulakan perniagaan kan. Okay. Jadi setelah menamatkan persekolahan, Suzy ingin memulakan perniagaan nasi lemak secara atas talian.
namun dia belum berani untuk memulakan perniagaan tersebut. Uraikan faktor yang penyumbang yang dapat membantu Suzy untuk memulakan perniagaan tersebut. Okey, jadi soalan ni 6 markah. 6 markah. Okey, soalan ni 6 markah. Okay, jadi cara dia nak jawab pertama sekali kepala jawapan lah. Okay. So, faktor, tulis faktor penyumbang. Faktor penyumbang yang dapat membantu Suzy. Ni cikgu buat cepat-cepat laju sikit lah sebab kamu buat cantik-cantik kan. Okey, jadi faktor penyumbang yang dapat bantu Suzy untuk memulakan perniagaan. Panjang lah, ambil sampai habis ya. Ialah, okay. Jadi bila kata 6, jadi bila kata faktor, kamu dah ingat dah ada berapa faktor yang kita dah sebut tadi tu. Okey, faktor. Jadi kamu kena ingatlah faktor tu apa. Okey, berapa faktor dia. Tak pun ingat 3 pun tak apalah. Supaya kamu tak adalah macam ni betul ke tidak jawapan ni. Jadi ingat kalau faktor penyumbang tu contoh dia macam modal. So jawapan dia macam ni. So A ataupun 1 pun tak apa, tak kisah Yang penting fakta tu nampak berbeza dengan huraian. Okey, kamu ingat modal. Sebab modal ni memang penting. Okey, modal. So modal, jadi apa yang perlu dibuat oleh Suzy berkaitan dengan modal? Okey, memandangkan dia ada 6 markah, so kamu boleh buat 3 fakta ataupun 3 huraian, ataupun kamu ambil 2 fakta, 2 huraian dan juga contoh. Contoh dia, contoh tu dia dah ada kat atas tu. Kalau soalan macam ni, soalan macam penyataan macam ni, dia ada dia sebenarnya bagi contoh pada kamu. So yang ini ni semua ni, okey ni. Bila dalam huraian, soalan huraian, yang ini adalah markah untuk contoh. Dan markah contoh ni akan diberi markah. Maknanya contoh kamu ambil daripada huraian. Okey. Okay. So, pertama sekali modal tu apa? Jadi kita katalah maknanya kita nak menggunakan modal. Maknanya Suzy boleh guna Suzy menggunakan sumber pembiayaan dalaman contohnya. Okey. Suzy boleh menggunakan sumber pembiayaan dalaman ataupun luaran lah, sebab dia kata tadi Suzy macam tak tahu nak mulakan apa, dia tak berani kan. Maknanya bolehlah dalaman maknanya. Okey, dalaman. Maknanya Suzy dia gunakan sumber pembiayaan dalaman ataupun menggunakan sumber pembiayaan luaran. Tu dah dapat markah lah. Okey, dah dapat dah. Yang ini dah dapat, yang ni. Kamu tulis yang cantik sikit, tulisan cikgu ni. Maklumlah tulis dekat komputer ni. Okey, jadi nak kata contohnya macam mana? Buatlah. Contohnya boleh menggunakan duit simpanan sendiri. Duit simpanan sendiri. Sebab kamu kata tadi sumber pembiayaan dalaman. Okey, kamu kata tadi sumber pembiayaan dalaman kan. Jadi kamu cakaplah boleh menggunakan duit simpanan sendiri. Okey, B apa dia B? Masih cikgu yang cakap. Okey, respon. Dah belajar dah ni. Respon. Tak kisahlah siapa. Sebab tajuk ni kita dah belajar dah.
Kemahiran boleh je. Kemahiran boleh. Terima kasih. Okay, kemahiran. Okay. Okay, kemahiran. So, kemahiran nak cakap apa kemahiran? Ini ada kemahiran. Apa nak cakap pasal apa? Kemahiran apa? Sebab dia jual nasi lemak. Jadi dia nak kemahiran apa? Apa kemahiran yang paling penting sekali dia perlu ada? Kalau tengok dekat soalan tu, kemahiran apa yang dia perlu ada? Seorang boleh jawab. Boleh respon. Ni santai-santai je lah. Relax-relax. Okay, sambil fikir-fikir. Jangan fikir nasi lemak pula. Okay. Okay, apa? Apa nak cakap pasal kemahiran? Kemahiran apa yang dia perlu ada? Kemahiran untuk apa? Menjaga atas talian. Kemahiran berniaga atas talian tu maksudnya kemahiran apa? Kemahiran berkaitan Teknologi. teknologi kan? Itulah lah. Suzy perlu ada kemahiran kemahiran teknologi maklumat. Okay. Ataupun kalau kamu tulis maknanya Suzy kena ada kemahiran menggunakan internet. Sebab dia nak pasarkan dia punya bahan tadi. Okey. Ni sebab dia nak jalankan perniagaan secara atas talian tadi. Jadi dia perlukan kemahiran tu. Okey. Perlukan kemahiran tu. Jadi contohnya nak cakap apa contohnya? Contohnya Suzy boleh contohnya Suzy boleh boleh hadir ataupun menghadiri kursus online. Okey. Suzy boleh menghadiri kursus online. Okey. Sebab kita sekarang ni bercerita pasal Suzy. Jadi contohnya mesti kait dengan Suzy. Okey. Okey. Satu lagi, minta tolong satu lagi apa? Kemahiran pula faktor. Satu lagi faktor apa kita nak cakap? C. Apa dia? C faktor apa? Banyakkan faktor kan? Yang senang-senang dia, yang kamu fikir senang-senang. Janganlah fikir yang susah-susah. Modal kita dah ada, kemahiran kita dah ada. Satu lagi. Cepat. Satu lagi. Maknanya kita sebenarnya dah dapat 6 dah. Okay, kita dah dapat 6 dah ni. Yang ini dah 1. Okay, ni dah 1. Okay, ni 1. So dah 3 dah. Okay, ni 1, sini 1. Okay, sini 1. Dan 6 dah kita dapat. Okay. Tapi cikgu nak tanya yang satu lagi. Supaya sekurang-kurangnya kamu ada backup. Okay. Apa satu lagi? Pemasaran. Okay, terima kasih. Pemasaran. Okay. Pemasaran. Okay, kalau nak cakap pasal pemasaran ni, contohnya kita gunakan konsep 4P. Bolehlah gunakan konsep 4P. Ataupun kamu nak katalah maknanya Suzy boleh gunakan maknanya menggunakan konsep 4P seperti produk, promosi, harga, agihan. Macam tu. Jadi contohnya macam kita nak cakap Suzy ni maknanya perlukan dia nak buat dekat internet kan.
Jadi dia boleh gunakan, dia boleh buat iklan. Okey. Maknanya contohnya mempelbagaikan dia punya lauk. Pelbagaikan lauk ataupun sambal. Lauk tak ada. Sambal nasi lemak. Sebab dia masuk bawah 4P tu 4P kan ada 4P. Jangan lupa 4P. Promosi ni nak pelbagaikan sambal ni maknanya pelbagaikan sambal nasi lemak. Okey. Macam tu. Okey, dah selesai. Habis. Okey. Habis berkaitan dengan cerita pasal Suzy ni. Okey. So, siapa yang tak jawab sebelum ni ataupun yang dah jawab lepas tu boleh tanda lah. Okey, yang ini. Okey. Siapa yang tak jawab tak apalah, boleh buat lepas ni. Okey. Nanti tak apa, simpan dia, letak dulu dekat dalam buku tu, buku nota ataupun buku latihan tu. Okey, nanti lepas kita dah kembali ke sekolah, cikgu nak tengok. Okay, yang penting siapkan saja. Okey. Slow-slow lah, tak apa. Okey. Jadi settle yang soalan A ni. Soalan B kita buat nanti sebab kita ini soalan untuk yang belum kita belajar lagi. Okey. Jadi settle untuk latihan. Okay, so kita selesaikan kita punya tajuk. Okay, kita selesaikan kita punya tajuk. Okay, tajuk kita adalah terakhir di dalam bab 5 ni. Okay, yang terakhir di dalam bab 5. Sebelum tu ada soalan nak tanya tak? Ada sesiapa yang nak tanya soalan? Sebelum cikgu selesaikan, habiskan bab 5.3 ni. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada Okey, tak apa. Okey. Tak ada soalan betul Tak ada. Okey. Jadi cikgu teruskan cikgu teruskan dengan untuk tajuk yang persediaan menjadi usahawan ni, bawah bahagian apa nama dia? Kelebihan berniaga sebagai satu peluang pekerjaan. Okey, kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, kalau dekat sini dia ada matlamat peribadi. Matlamat peribadi, objektif perniagaan, keberuntungan perniagaan. Itu 3 je. So kita settlekan yang ni satu-satu. Okey, kita tengok dulu bawah matlamat peribadi. Okey, matlamat peribadi cikgu besarkan sikit. Okay, jadi bawah kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya ni, memang betul lah. Okay, sebenarnya berniaga ni penting. Peluang kerjaya kamu. Kalau lepas ni kamu nak berniaga pun, okay, lepas PM sementara nak tunggu result tu, bolehlah berniaga. Okay, berniaga ni boleh dikategorikan berniaga dengan orang lain ataupun berniaga dengan diri sendiri. Ini diri sendiri yang wujudkan perniagaan tersebut. Okey. Jadi pentinglah kalau kamu belajar sekarang, jadi adalah kamu punya ilmu tu untuk kamu buka perniagaan. So bolehlah war-warkan kat Facebook. Jangan lupa beritahu cikgu. Nanti cikgu bolehlah beli. Sebab cikgu tak sempat dah nak buat bisnes. Okey. So ilmu bisnes ni cikgu ada, tapi cikgu tak boleh nak buat bisnes sebab kerja cikgu ni memang kena fokus pada kerjaya tu. Okey. Jadi kamu
Yang akan datang ni sebenarnya ramai yang buka bisnes sendiri. Cikgu tengok ramai kawan-kawan kamu, yang kakak-kakak kamu, abang-abang kamu yang memang buka bisnes sendiri. Okey? Buka bisnes macam-macam lah bisnes. Jadi bisnes ni penting. Okey? Jadi kerjaya dalam bidang perniagaan ni lah memberi faedah kepada matlamat peribadi, objektif perniagaan dan keberuntungan perniagaan. Okey? Sebenarnya bawah matlamat peribadi ni, okey, perniagaan merupakan satu kerjaya kepada usahawan untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan diri dan keluarga. Ni matlamat peribadi lah. Apa matlamat peribadi kita ni bila kita berniaga? Kelebihan berniaga tu. Okay? Jadi matlamat peribadi kena jelas lah. Okay, matlamat kamu apa matlamat kamu? Jadi kerjaya dalam bidang perniagaan ni membentuk personaliti seorang usahawan. Contohnya, ini kerana dunia perniagaan sentiasa menghadapi dugaan dan cabaran yang tidak dijangka. Jadi usahawan ataupun peniaga perlu berani menghadapi risiko, perlu mengharungi cabaran. Okey, jadi kejayaan perniagaan tu boleh mendatangkan kepuasan kepada usahawan kerana usahawan banyak memberikan idea, berkorban masa dan tenaga kepada perniagaan tersebut. Sebab tu usahawan kadang-kadang tak sama dengan peniaga. Peniaga dia mencari keuntungan, tapi usahawan dia ada matlamat yang lain. Okey, usahawan contohnya untuk memuaskan keperluan dan kehendak masyarakat. Bukan semata-mata untuk matlamat dia untuk mendapatkan keuntungan lah. Jadi dia kena ada idea. Sebab tu kalau kamu tengok belajar sebelum ni tentang ciri-ciri kepribadian usahawan tu, itu semua adalah untuk usahawan, bukan peniaga. Okay? Jadi usahawan ni banyak memberi idea, berkorban masa dan tenaga kepada perniagaan tersebut. Tu kena ada matlamat peribadi. Maknanya dia memberi faedah kepada matlamat peribadi. Okay? Jadi apa lagi kelebihan dia kepada objektif perniagaan? Usahawan menyediakan banyak peluang dalam berbagai bidang seperti kilang, perdagangan, pembinaan, khidmat jualan langsung. Kalau kita tengok selalu khidmat jualan langsung ni lah yang banyak sekali ni. Jadi kadar pengangguran dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Okey. Itu objektif perniagaan. Jadi usahawan merupakan seorang yang kreatif dalam menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang berkualiti selain dapat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat melalui kepelbagaian produk atau perkhidmatan baru. Cikgu baca-baca sikit-sikit je lah supaya kamu faham sebenarnya objektif perniagaan bawah usahawan tu apa dia punya keutamaan dia. Sebab tu dia boleh tengok bawah ciri-ciri usahawan tu. Okay? Jadi maknanya dia kena kreatif. Dia kena inovasi untuk mempelbagaikan penggunaan barangan tadi untuk memuaskan, memenuhi keperluan ataupun cita rasa pengguna. Okay. Yang ni dia cerita-cerita sikit lah pasal berkaitan dengan kebergantungan negara terhadap barang import dapat dikurangkan apabila usahawan menghasilkan barang gantian import. Okey. Barang gantian import tu tak? Contohnya lah, kita import beras kan? Okay, kita import beras. Import apa dia import? Import ni maksudnya kita beli kan? Import kita beli kan? Import tu mana kita beli barang daripada luar negara, masuk kat dalam negara kita. Kita beli beras daripada Thailand. Contohnya cikgu bagi saya contoh. Okay. Kalau ada usahawan yang memang bagus dekat dalam negara kita ni, dia boleh mengeluarkan beras tempatan yang berkualiti, yang sama kualitinya dengan beras Siam, beras macam-macam lah beras kan, jenis beras kan. Indon ada keluarkan beras, Thailand ada keluarkan beras. Maknanya usahawan tu dapat ni lah yang dicakap tadi, menggantikan barang import. Maknanya dapat mengurangkan
dapat mengurangkan terhadap pembelian terhadap barang import. Maknanya kita menggantikan, menghasilkan barang gantian import. Kita tidak terlalu fokus kepada barang import yang lain. Jadi kita sendiri boleh usahakan. Maknanya usahawan pengeluar beras dekat Malaysia ni, macam Faiza tu kan, beras Faiza tu, tu dia usahawan lah. Dia keluarkan jenis beras, berbagai jenis beras, kualitinya berbeza. Sedap juga, tak ada masalah kan. Tapi yang penting maknanya dia dapat menggantikan, menghasilkan barang gantian import. Jadi dia dapat memperbaiki imbangan dagangan negara. Maknanya balance lah, banyak ekspor. Maknanya kita pula jual. Kita jual beras kita tu, Faiza ni, beras Faiza ni bukan saja kat dalam negara. Maknanya kita pula jual kat Indon, kita jual kat Thailand, kita jual kat Filipina. Maknanya kita dapat mengimbangkan dagangan negara. Okey? Itu yang sebenarnya objektif perniagaan tadi. Maknanya untuk bukan saja untuk meningkatkan keuntungan pada usahawan itu sendiri, tapi pada pendapatan negara. Okey? Itu objektif perniagaan. Okey, 1 dan 2. Matlamat pribadi untuk diri sendiri. Okey. Objektif perniagaan untuk untung dan juga pendapatan negara. Okey. Dan akhir sekali berkaitan dengan keberuntungan perniagaan. Tadi objektif. Ni keberuntungan. Maknanya bidang usahawan memainkan peranan penting. Jadi setiap produk yang ada tu di pasaran wujud atas daya usaha seorang usahawan. Berikut adalah keberuntungan perniagaan. Okey. Ada 5 keberuntungan ni. Pertama, cuma kecil sikit. Okey. Mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman melalui keberuntungan perniagaan tadi. Maknanya dengan cara macam mana keberuntungan perniagaan tu? Mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman. Itu yang pertama. Betul lah. Pasal macam beras tadi yang kita cakap tadi kan, memang dia pakar lah buat beras ni. Okay, beras Faiza. Cuba tengok dia punya kualiti dia, cuba banding dengan kualiti import beras kita. Sama tak? Cikgu dah pernah rasa dah. Sama je. Okay. Tak tahulah korang beli berapa kan. Okay. Jadi maknanya dia punya kebakaran dan pengalaman dia tu sama saja. Maknanya keberuntungan perniagaan ni merujuk pada macam mana dapatkan sumber manusia yang pakar tadi. Pengalaman dia banyak mana. Dah 20 tahun dalam bidang pertanian contohnya. Itulah dia punya pengalaman. Okey, dapat meluaskan pasaran. Okey, dapat meluaskan pasaran. Bukan saja dalam negara tapi dekat luar negara juga. Macam beras tadi cikgu ambil beras kan. Beras nampak senang sikit. Dia punya nak bagi contoh. Okey, penggunaan peralatan dan teknologi terkini. Okey, kalau kamu pernah tengok dekat rencana ke, dekat dokumentari ke, okey, berkaitan dengan Faiza ni, syarikat Faiza ni. Okey, kamu boleh tengok dia punya peralatan dengan teknologi yang dia gunakan. Okey. Kadang-kadang teknologi yang kita gunakan kemungkinan lebih baik daripada negara luar. Okey. Jadi penggunaan peralatan dan teknologi terkini ni penting. Okey. Supaya dapat menghasilkan barang yang berkualiti lah. Okey. Jadi kalau beras Faiza tadi, dia tak keluarkan beras yang berkualiti. Sama je dengan beras-beras yang lain. Jadi buat apa nak beli beras dia kan? Jadi penggunaan peralatan teknologi ni penting. Okey, peralatan dan teknologi. Okey, selain daripada itu, tujuan untung ni untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial. Pernah dengar kan? Kita dah belajar semasa kita berada, kamu berada di tingkatan 4. CSR, Corporate Social Responsibility. Okay, maknanya tanggungjawab sosial. Kalau bawa OBU tu, organisasi bermotifkan untung, dia kena melaksanakan tanggungjawab sosial. Apa tanggungjawab sosial dia? Okay. Contohnya
kalau berafaiza tu macam-macam lah dia laksanakan tanggungjawab sosial dia. Bagi makan dekat orang miskin contohnya. Bagi beras percuma kepada anak yatim. Bagi beras percuma kepada mangsa-mangsa banjir. Itu dia laksanakan tanggungjawab sosial dia lah. Okey. Pentingnya keberuntungan. Okey. Dapat memantapkan imej perniagaan. Dah terkenal lah maknanya. Kalau cakap Faiza pun kalau tak pernah dengar tak tahulah. Okey, jadi kena banyak baca. Okey. Jadi sebab tu kalau untung ni tujuan dia supaya imej perniagaan tu kita nampak lah kalau orang cakap pasal Faiza kita dah kenal. Kalau orang cakap pasal KFC itu mantap lah perniagaan dia. Semua orang tahu. Marybang, McDonald kan. Dia maknanya dia punya imej perniagaan tu sangat kata diketahui ramai. Orang kampung pun tahu. Bukan orang bandar je, orang kampung tahu. Itu jadi maksudnya keberuntungan perniagaan. Ini ni huraian dia lah, keuntungan perniagaan tu. Macam mana yang kita katakan sebagai keberuntungan perniagaan. Okey. Jadi kepentingan keberuntungan untung ni keuntungan perniagaan ni itulah. Okey. Okey. Jadi dah settle kita punya berkaitan dengan bab 5. Okey, berkaitan dengan bab 5 dah habis. Okey. Jadi sebagai akhirnya untuk bab ni kita dah belajar yang inilah. Refleksi ni. Refleksi ni. Maknanya usahawan adalah individu yang mengusahakan satu perniagaan. Ciri kepribadian yang kamu ingat ada 13. Okey, kemudian faktor penyumbang ada 7. Okey, kemudian kerjaya apa peluang-peluang dia. Okey, dalam bidang perniagaan. Okey, yang itu dah settle. Dah settle lah. Kita punya soalan berkaitan dengan bab 5. So, minggu depan bolehlah masuk bab 6. Bab 6 ni cikgu akan ambil yang penting saja. Sebab lepas tu kita dah tak bincang. Kita akan bincang insyaAllah dekat sekolah lah. Okey, secara detailnya sebab bab 7 adalah berkaitan dengan kerja khusus. 100% berkaitan dengan kerja khusus. Okey. Jadi, kita buat latihan. Okay, so cikgu habiskan bab 5. InsyaAllah minggu depan kita step by step lah, sikit-sikit je. Kita buat untuk bab 6. Tapi yang penting saja. Okay, kemudian habis. Okay, dah selesai. Dah habis kita punya silibus untuk perniagaan. Sekejap je, okay. Okay, jadi untuk yang seterusnya, bolehlah cikgu nak suruh buat soalan jap Boleh buat soalan dalam buku teks ni dahulu. Soalan nombor 1. Nombor 1 ni ciri kepribadian usahawan. Dan soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 4. Okay, boleh tulis dekat dalam buku latihan. Cikgu beri masa 5 minit je. Sekejap je kan. Kamu salurkan yang lama. Okey. Jadi soalan nombor 1 dan soalan nombor 4 saja. Kemudian so kita ada belajar ciri kepribadian usahawan ada 13 tu. Okey. So yang mana paling tepat sekali menyatakan tentang ciri kepribadian usahawan dalam situasi ni. Seorang jawab. Berani mengambil risiko. Okey, terima kasih. Jawapan dia berani mengambil risiko. Kenapa kita kata berani mengambil risiko? Sebab inilah kegagalan. Okey, sebab dia pernah gagal. Dia pernah gagal. Jadi dia bangkit semula. Jadi dia kena berani mengambil risiko. Dan lagi satu pasal kerugian lah. Sebab
bila nak jadi seorang peniaga, seorang usahawan, sama ada perniagaan kita tu kemungkinan akan rugi. Rugi. Ya, ataupun perniagaan kita ada turun naik, untung sekejap, rugi sekejap, untung sekejap, rugi sekejap. Jadi kita kena tanggung. Okay, kita kena maknanya berusaha untuk mengalami kegagalan. Okay? Jadi jawapan dia berani mengambil risiko. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan terakhir. Antara berikut situasi manakah yang berkaitan dengan peranan usahawan kepada masyarakat? Antara berikut situasi manakah yang berkaitan dengan peranan usahawan kepada masyarakat? 1. Encik Afiq membelanjakan RM1 untuk promosikan produknya. Encik Kanang upah 100 orang pekerja di kilang barunya. Encik Tan ubah suai produk ikut cita rasa pelanggan. Encik Kumar beli insurans marine daripada syarikat insurans di London. Apakah jawapannya? C, 2 dan 3. C, 2 dengan 3. Okey, kita tengok 2 dengan 3 2, kawan kamu sebut tadi 2 dengan 3. Okay. Encik Kanang upah 100 orang pekerja di kilang barunya berkaitan dengan apa? Siapa dapat jawab? Memberi peluang pekerjaan. Betul. Memberi peluang pekerjaan. Sebab tu jawapannya betul. Okey, yang ni memberi peluang pekerjaan. Okay, betul. Yang 4, Encik Tan ubah suai produk ikut cita rasa pelanggan. Yang tu berkaitan dengan waktu mana? Cepat-cepat siapa nak jawab? Encik Tan ubah suai produk. Dia ada keyword dia tu. Ubah suai produk. So, mana ciri-ciri apa yang peranan usahawan apa yang berkaitan? Ciri usahawan yang mana berkaitan? Ada siapa yang boleh jawab? Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovasi. Ataupun kreatif dan inovasi. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Jadi jawapan dia 2 dan 3. 2 dan 3 adalah C. So, itu saja untuk hari ini. Okey, so kita settle berkaitan dengan